Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma amma ba'd. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah lindung selamatkan kita semua daripada jaringan yang sedang meningkat pada sehari dua ni, COVID, pandemik coronavirus COVID-19. Hari ni tambah lagi dah. Ujian dan Allah uji demi uji dan uji. Maka tidak mustahil kita akan balik semula kepada PKP yang awal kalau berlaku dalam keadaan yang tidak dapat dibendung dan sebagainya. Sebab itu dalam hal ini kena ingat firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulahu ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemerintah. Selagi mana pemerintah tidak menyuruh ke arah keburukan, wajib kita taat. Kalau ia mengarahkan ke arah keburukan, arah kepada kemaksiatan, maka tak wajib kita taat. Maka yang dia arahkan kita dengan SOP-nya dan sebagainya, maka wajib atas kita untuk menyelamatkan nyawa. Kerana di antara maqasid asy-syari'iyah al-khamsah hifzun nafs, menjaga nyawa. Jaga nyawa ini ialah tujuan syariat Allah diadakan. Dia ada hifzuddin, ada jaga agama. Yang kedua jaga hifzul aqli, jaga akal. Hifzul mal, jaga harta. Hifzun nafsi, jaga jiwa, jaga ruh, dan juga jaga hifzul nasab, keturunan. Sebab itu haram zina, haram murtad, haram sebab nak jaga maqasid. Maka di antaranya ialah haram juga bunuh diri dan juga bunuh orang lain, iaitu hifzun nafsi. Maka termasuk jugalah kita kalau ada penyakit yang menular, kita elokkan daripada pergi ataupun menyebar. Kalau ada, kita kena duduk diam tempat kita supaya tidak merebak kepada orang lain. Tak payah. Kalau macam tu kita tak lari kah? Bukan masalah, bukan lari kah, tak lari. Yang tempat kita kena berubatlah. Kalau kita pergi menyebabkan kita membawa penyakit itu kepada orang lain, la darar wala dirar. Jangan menyusahkan diri kamu dan jangan menyusahkan orang lain. Jangan mudarat diri kamu dan jangan mudaratkan orang lain. Itu kaedah dia begitu. Jadi bila bertemu macam tu, arahan Allah Subhanahu wa taala, arahan Rasulullah, pemerintah dan sebagainya, maka arahan Allah kita dahulukan dengan arahan Rasulullah. Arahan pemerintah tahap 3, tetapi apabila arahan manusia itu tepat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka wajib juga kita ikut. Itu kita kena faham lah, kita kena faham. Walaupun tuan-tuan jumpa ada hadis yang melarang daripada an yughtiya ar-rajulu fahu. Nabi larang seorang laki-laki yang sembahyang dalam keadaan mulutnya tertutup, memakai apa-apa penutup. Orang Arab dulu dia pakai serban, ekor serban dia panjang. Dia tutup macam tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam filem-filem Arab, ekor serban tu dia buat tutup muka. Itu tu nanti pun naik kuda kruk. Itu tutup muka. Satu, masa tu untuk debu tu supaya tak masuk dalam hidung dan sebagainya. Yang kedua, penyamaran. Bila dia menyamar, Nabi sendiri tak kenal mana satu munafik, musyrik dan sebagainya. Nabi tak suka. Yang ketiganya, bila dia pakai benda tu, mulut kita baca Quran tak nampak. Yang keempatnya,
Melalui penutup mulut kita boleh ngumpat kat orang, kita boleh kata kat orang, kita boleh jelai lidah kat orang. Blek, blek. Orang tak nampak tak? Contoh dia lah. Jadi Nabi marah. Nahan Nabi SAW an yughtiya fahu. Ketika mana solat, maka dilarang. Tapi sekarang dilarang itu kerana ada sebab, iaitu mudarat. Maka kita kena ikut supaya kita tidak datangkan mudarat kepada diri kita sendiri, tidak datangkan mudarat kepada orang lain. Maka daripada hadis inilah, bersumberkan kepada hadis inilah, bersumberkan kepada ayat Quran inilah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Maka mana-mana jua kerosakan yang kita bina untuk diri kita, sama ada makannya, sama ada minumnya, daripada situlah keluarnya rokok, keluarnya apa makanan yang memudaratkan, minuman yang memudaratkan. Di asas itu, asal punca hukumnya ialah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ayat Quran, hadis la darar wala dirar. Maka daripada segi makanan, apa dia yang memudaratkan? Nasi mudarat kalau 5 pinggan, haram makan 5 pinggan. Kita biasa makan 4 pinggan, tiba-tiba orang pasar makan 5 pinggan. Kalau kita makan mudarat, maka haram. Ketika pinggan yang kelima tu haram, yang keempat okey lagi. Begitu air, orang minum air, kita minum air banyak, minum air. Berapa gelas? Ada 12 gelas. Masuk yang ke-13, pensan kita haram, yang ke-13, 12 halal lagi. Tu kaedah dia gitu kena ingat tu kaedah dia. Maka hasil daripada itu rokok, orang masuk rokok. Rokok masuk bab mana? Bab mudarat. Mudarat diri, mudarat orang lain, dua-dua mudarat. Maka dia jadi haram. Itu pandangan yang memudaratkan, jadi haram pada rokok. Ada kata rokok itu tidak mudarat, maka tak haram kata dia. Kalau macam tu, arak yang tidak mabuk. Arak yang tidak mabuk haram ke tak? Haram juga, namanya arak. Maka ulama bahas kata itu haram arak sebab dia qat'i daripada Quran. Manakala haram daripada rokok ini ialah khilaf ulama daripada awal lagi, sebab dia tidak ada dalil yang qat'i. Dia hanya datang melalui qiyas. Mengkiaskan kepada perkara yang memudaratkan. Gitu Jadi bila diarahkan, maka kita buatlah oleh pemerintah, kerana dia tidak bercanggah dengan hukum Allah. Bahkan dia masuk dalam bab maqasid asy-syar'iyyah al-khamsah, iaitu hifzu an-nafsi. Jadi kita kena buat kena buat. Setengah-setengah tu dia marah pula kepada AJK, pesan dia, kenapa mari tak pakai pelitup muka, kenapa tak buat sejadah? Lah pelitup muka. Dia marah. So bawa sejadah. Kapek ada beli ribu-ribu, nak sujud atas kapek tak boleh. Nak sejadah. Kita ikut SOP. AJK pula kena marah. AJK pun nak kata mana nak marah, otai masih berbisa. Marah-marah tak turun mari Jumaat. Dia lah hak meramaikan Jumaat dia. Tiba-tiba tak ada sebab kita bukan marah, bagi tahu bawa lah cik, bawa lah sejadah sendiri ni je lain daripada kapek. Sebab kapek ni kita tak tahu siapa yang sujud situ. Kalau kita tahu tak apa, ni kita tak tahu. Oleh kerana nak menyelamatkan itu, jalannya ialah bawa hak sendiri. Hak sendiri bawa surat besar sebab tangan kita kena atas sejadah kita sendiri. Sujud atas sejadah kita sendiri. Kalau agak-agak rasa tak puas hati, kita pun balik basuh pula, sanitizer, rendam dalam klorok dan sebagainya. Kapek nak rendam macam mana kapek? Tak? Gitu. Faham dah tu? Jadi buatlah buat. Saya takut, saya risau juga. Bila tengok hari ni melambung naik tu duk risau, takut-takut masjid surah tutup pula. Bukan sebab takut tak boleh duit dah. Tak boleh mengajar. Aku tak boleh mengajar Pakistan. Tak boleh nak kena bercakap, hari-hari nak kena bercakap. Kalau tidak, Allah, jadi bodoh jadi bodoh. 3 bulan lepas bodoh dia ustaz tengok. 3 bulan nanti semua tak boleh nak mengajar, tak boleh nak buat online, tak sedap. Bercakap sore pun ada TV lah. Cakap dengan kameraman 2 orang. Kiri kanan tunjuk. Aduh, nak berhabis 2 jam rasa malas dah. Semalah, tapi dah nak bagi ilmu kau kan, macam mana? Gitu. Jadi takut nanti kita duk sebar pula balik daripada Sabah pergi ngepeng. Orang kata koretin tak usah, tak koretin. Degil.
Tu hasil kedegilan hak 3 ekor ni menyebabkan kita habis licin tutup surau masjid. Kan mudarat kepada hak lain pula. Tolong fikirlah baikmu ilmu banyak mana pun. Aku ni jahil je. Cuma bagi tahu, tolong fikir. Kalau agak-agak pergi tempat tu tempat yang agak-agak bahaya, nak pergi juga sebab ada tugas, pergilah tak apalah. Tapi bila balik kamu kena korektif, asingkan diri seketika. Nasib baik suruh korektif di rumah. Kalau hotel bayar separuh-separuh, kajian pula beban pula. Kajian beban dengan duit pula. Beban. Kita pula beban lagi. Lepas nak pergi macam banyak benda lah, banyak benda. Bila kita tak ikut perintah ni, banyak benda dia akan memudaratkan, akan datang ke dia. Jadi tolong jaga baik-baik segala apa yang diarahkan dari masa ke semasa. Semoga kita boleh hidup dalam jalan dakwah untuk pembangunan masjid macam biasa. Jarak pun tak apalah. Buat sementara ni jarak pun tak apa. Janji aku boleh duduk rumah Allah, aku boleh mengajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat begitu. Ingat aku nak, ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah, janganlah kena penyakit aku, ya Allah, anak isteri aku, ahli keluarga, jiran, tetangga negeri, negara, supaya aku dapat datang ke rumah Engkau, ya Allah, supaya aku dapat dengar ilmu-ilmu-Mu, ya Allah. Ingat begitu. Pakat semua minta dengan itu, ingat Allah Ta'ala, insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi. Tapi tak juga tuan-tuan, walaupun dalam Covid, dalam keadaan pandemik macam ni, ada ramai lagi hak Bukit Bintang. Baru ni ya, 3 bulan baru ni ya. Bila masjid buka, kelab malam buka, berduyun kat kelab malam maksiat ramai. Kalau hak kafir ni biarlah dengan kekafiran dia lah. Hak Melayu agama Islam. Allah. Hai, kita rasa takut. Kita tengok orang naik basikal pakai seluar ketat pun tak takut lah. Ini pula Covid hak tak nampak. Hak nampak depan mata pun terasa takut. Takut-takut pun tengok juga. Mulut depan mata. Mana ya dah? Tak pernah sabar tak tengok. Aku sehari 2 ni aku duk marah kau naik basikal dah. Aku pergi kuliah subuh, lepas tu habis pahala kuliah subuh. Duk tengok tonggek gedik letik pinggir-pinggir punggung atas pelana basikal. Duk marah biar dia klik marah ke anak bini dia. Pakat nak kayuh basikal belakang, gauk tak gauk pun nak kayuh basikal. Pasal tok lelaki beli basikal go 500 akak ni clicking hok rek ni. Allah, kayuh basikal atas rumah jelah. Kayuh dalam rumah. Kayuh luar apa? Atas rumah kayuh juga. Belilah hok atas rumah tu kayuh. Tak lama, tak sedap. Tak sedap lah sebab dalam rumah tak ada maksiat. Luar rumah banyak maksiat. Capur pula dengan rakan-rakan pejabat, laki perempuan capur aduk. Memanglah kita bini orang, tapi bila luar tok lelaki tak ada, tok lelaki tak minat kayuh basikal. Kita pun kayuh dengan kawan-kawan kita. Berhenti kedai. Makan sama-sama, minum sama-sama. Aku tengok kau naik bukit tadi tonggek punggung-punggung kata hak jatuh. Gelak. Dia tak tahu gelak dari dosa. Mu bini orang, hak tu tok lelaki orang. Lama-lama macam-macam. Hak jatuh duk kheling tengok kau punggung. Hak rumah tua, bini kecil manis dah. Punggung pun tak ada. Duk tengok orang naik basikal tu jadi semangat ke dia. Dah boleh dosa, teno boleh dosa, jatan pun boleh dosa. Boleh naik basikal, boleh nak naik basikal, naik apa? Jaga aurat. Jaga pergaulan. Jangan Allah bagi ujian baru ni tu 3 bulan tu Allah bagi suruh kita ingat. Rupa-rupa tak ingat juga. Kita yang tolong beringat. Kita takut kena pula kat tak ada lah. Tak ada peringatan. Takut nanti mati-mati tengah kayuh basikal dedah aurat dalam keadaan kita bersenda gurau antara lelaki dengan perempuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pasal-pasal. Rugi saja-saja. Naik basikal boleh campur lelaki perempuan, tetapi ada hak batasan dia. Lelaki di hadapan, perempuan di belakang. Jangan perempuan di hadapan. Dia kena ada SOP Islam ni dah ajar dah. Kaedah dia dah macam tu. Tak boleh perempuan di hadapan kok mana pun. Dalam kelas pun kita letak perempuan di hadapan. Orang letak perempuan di belakang ataupun di sisi. Ini kalau letak di hadapan, dia akan jadi mangsa keadaan kepada mata-mata lelaki yang keranjang dan telanjang. Dia keranjang tu sebab dia jarang kan. Bola keranjang tu, basket dia tu kan, dia jarang. Dan juga telanjang. Orang lelaki ni hebat, dia boleh menelanjangkan perempuan yang menutup aurat. Sebab tu lelaki mata keranjang dan telanjang dipanggil.
Jadi tolong jaga baik-baik anak isteri kita. Bila kita nak buat aktiviti sukan ke, basikal ke, main bola ke, naik bol ke, berenang ke, ikut SOP peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita buat itu ada pahala, menjadi ibadat, kekuatan untuk kita ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis yang ke 41. Baik, dalam hadis akhlak yang mulia, hadis ke-41 dalam membicarakan rapi, kemas dan cantik. Betul Wa an Ibn al-Hanzaliyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun fin nas fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wa la tafahhush. Rawahu Abu Dawud. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhuluna al-jannata لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. Ini dua hadis dalam membicarakan kerapian, kekemasan dan juga kecantikan. Maka hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibn al-Hanzalah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu akan datang menemui saudara-saudara kamu. Oleh itu perbaikilah kenderaan kamu dan rapikanlah pakaian kamu sehingga kamu seakan-akan tahilala, itu tempat tumpuan pandangan di antara manusia. Allah tidak suka kepada yang keji dan tidak suka kepada sesuatu yang dijadikan keji. Maknanya di sini bila kamu qadimuna ala ikhwanikum, qadim datang. Kita ni selalu jumpa dengan orang. Qadimun ni datang, jumpa dengan orang selalu. Ikhwanikum, saudara-saudara kamu, fa aslihu rihalikum, maka perelokkanlah kenderaan kamu. Elok kenderaan ini, elokkanlah akhlak-akhlak kamu, perangai-perangai kamu. Bila orang tengok kat kita tu, orang seronok. Tengok kat dia tu, pakaian dia ke, tutur kata dia ke, pekerti dia ke, jalan dia ke, tutur kata, itu mana kenderaan. Termasuk juga kenderaan yang zahir. Maksudnya perelok kenderaan kita tu bersih, kemah. Kalau orang nak menumpang pun boleh. Ini orang nak menumpang tak boleh sebab situ ada air kecing, situ pempoh mok, situ pempoh hanok penuh atas kereta. Jadi orang nak menumpang nak pergi sembahyang Jumaat pun tak boleh. Sebab kita nak letak, tak tahu letak kat mana. Belakang tu tak ada air kecing, hanok ambok kecing. Tak ada keluar pepoh. Waktu kemarin tak ada nak basuh. Ayah dia terkecing juga atas kereta, kecing manis, tak ada nak kecing. Jadi tak kemah lah. Gitu. Sedangkan kita sentiasa nak menghadap dengan manusia. Rapikanlah pakaian kamu. Wa aslihu libasakum. Aslih, perelokkan. Libasakum, pakaian. Pakaian yang kita pakai tu biar comel, biar elok. Buruk tapi kemah, baru tapi comok, tak nak. Buruk tak apa tapi dia kemah, bersih, suci. Orang tengok pun, kita beli baju kadang-kadang hak buruk tu sedap pakai. Baju pagoda tuan-tuan, terbuka dalam jubah oleh baju tu, pagoda. Bukan hak baru, hak tulisan tak ada. Kadang-kadang tali cabut penggal habis dah, berlubang-lubang. Sedap pakai lembut pagoda. Dia punya tali ni tukar dengan tali bra ni, jatuh bawah bau. Tapi sedap. Ada jenis gitu, kita pakai dah. Tapi kena kemah Kalau orang nampak biar kemah. Bukan nak tunjuk ke orang. Sebab kita nak tengok, Allah tengok kita tu dengan kemah, cantik, segok. Orang tua dulu, stareka tak ada. Kopiah dia ni, dia ambil letak obatan. Kopiah letak obatan, kain pelekat letak obatan. Kemah. Tak ada stareka.
tapi kemah. Selipar ni saya jumpa dah orang hak cermat ni. Selipar dia balik daripada sungai, kedek. Dia letak, dia sandar macam ni, selipar. Sandar di dinding. Bila sandar di dinding macam ni, air yang melekat dalam selipar tu dia akan turun bawah. Selipar tu akan kering. Bila selipar kering, lambat bawa rosak. Yang kedua, tidak akan berbau. Yang ketiga, tak lekat kulak-kulak, tak jadi buruk apa, berkulak dan sebagainya. Tu. Tapi kita tak ada cum. Sini sebelah, sana sebelah. Sepak. Pium. Nak turun cari pula, mana selipar aku? Nak mana curi? Pada dia masa nak naik tadi dia sepak dah semua sana. Ni orang tua dia. Dulu sebab apa dia faham hadis ni? Kemah dia teratur, kita kata oh cermat. Oh, cermat itu amalan Nabi. Bukan kedekut, cermat. Cermat lain, kedekut lain. Kena faham tu. Kita kena macam tu. Kita sekarang dengan ada sterekonya, malah nak basuh musim-musim apa hujan gini, pergi hantar Robi. Siap kering. Balik beli stereko. Sikit nak beli tu mesin hak. Basuh, gosok, keluar. Tak beli lagi tu mahal sangat tu. Tidak beli dah. Ada kat Shopee tak? Ada. Ada kat Shopee. Stereko ni. Washing machine, lepas tu iron sink apa benda? Ya sekali dah. Basuh, sidai, keluar. Kring, hok gosok dah. Siap lipat klung. Oh. Kalau ada dah Shopee murah-murah kalau RM90 aku beli dah. RM1,000 apa? Dah. Lepas tu elektrik pula banyak mana? Oh banyak tu. Pakat tu. Sebab daripada awal lagi air buang, lepas tu dia auto sampailah siap. Nak siap tu mungkin makan masa 2 jam 3 jam. Orang nak pergi pejabat suka sangat dia sebelum subuh tu dia masuk ikut kapasiti dia. Ibu tekan tinggal. Balik kan siap susun. Oh. Orang ada duit boleh beli tu satu mahal, elektrik pula mahal tapi jimat masa. Tak payah nak mikir dah. Tak apalah. Kalau dah itu memang keperluan dan kita ada kemampuan, silakan. Dia tidak kira kemewahan. Itu buat keperluan. Kalau memang perlu lah. Kalau tak perlu tak payahlah. Bagi kita perlu lah buat sendiri lah. Jadi pakaian tu kena perelokkan kata Nabi. Hatta takunu ka'annakum syamatu finnas. Seolah-olah kata dia kamu ini menjadi syamah. Syamah ni tak lalat. Syamah ni tak lalat, tanda. Syamah tak lalat. Tanda finnas kepada manusia. Orang tengok, orang kenal. Jadi tak lalat ni berada tempat tumpuan. Sebab tu panggil tahik lalat. Jadi tahik tu tempat tumpuan lalat. Jadi tahik lalat. Jadi orang duk tengok kat kita. Bila orang tengok kat kita, tiba-tiba tengok kita dengan kusuk masanya, mulut bang petanya, bulu hidung tukar dengan misal, janggut tukar dengan bulu ketiak. Oh yang ni iaitu tempat tumpuan di kalangan manusia. Allah fa innallaha la yuhibbul fuhsya. Sesungguhnya Allah tidak suka akan benda-benda yang keji dan tidak juga suka wala tafahhusya. Tidak suka benda yang mengejikan. Tidak suka yang keji dan tidak suka kepada sesuatu yang dijadikan keji. Maksudnya benda tak elok Allah tak suka, dan kalau kita jadikan benda tu orang keji pun Allah tak suka. Tak suka keji. Allah tak suka. Dan kita jadikan benda tu jadi kejian orang pun Allah tak suka. Tafahhush. Kita yang menjadikan orang keji. Allah dia tu hodoh, dia tu comok. Siapa yang jadi dia comok? Kita lah yang menyomokkan diri kita. Baju tak sereka, keduk maruk dan sebagainya. Kita sendiri yang mendatangkan kejian manusia. Allah tak suka kamu itu mengeji, dan Allah tak suka kamu itu mendatangkan kejian. Itu masuk dia Ini masuk dalam bab rapi, kemas dan juga cantik. Hadis yang kedua nak menguatkan lagi ini, hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud ataupun Abdullah bin Ibnul Mas'ud. Masyhurnya ialah Ibnul Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr.
Tidak akan masuk syurga seorang kamu itu bila ada di hatinya rasa kebesaran, kesombongan walaupun sebesar zarah. Dalam terjemuh dia kata sini, tidak masuk syurga siapa yang ada dalam hatinya sifat takbur walaupun hanya sebesar zarah. Zarah ini ialah atom. Bukan buah atom yang besar tu, atom-atom kecil. Terjemahan orang tua kita dulu, kita lama kata sebesar biji sawi. Sebenarnya zarah ini lebih halus daripada biji sawi. Biji sawi kita boleh pegang, boleh nampak biji sawi. Tapi zarah ini ialah jirim yang terlalu halus dalam atom yang nampak macam kabus tu. Dia lebih halus daripada anak cucu kumai kuruh kena kecil manis penyakit asma. Itu zarah. Faham Zarah ini lebih kecil daripada anak cucu kumai kuruh kena kecil manis penyakit asma. Anak cucu kecil dah, kecil manis lagi kuruh, asma, batuk kering. Maknanya kuruh sangat halus. Zarah tak nak bayar, halus sangat. Atom yang duduk dalam jirin-jirin yang terlalu halus. Cuma terjemahan pondok-pondok kita belajar dulu sebesar biji sawi untuk mudah faham. Kalau sebut zarah ni, besar mana zarah ni? Tak nak bayar ni. Halus sangatlah. Kuman pun, siapa boleh nampak kuman? Kalau tak guna mikroskop, boleh nampak tak kuman? Tengok. Tu cari kuman. Tapi saya ingat orang kampung saya dulu, dia suka tindah kuman. Mata dia Allah bagi tajam. Kita tengok pakai pembesar, kata pembesar tu baru nampak. Kuman dia nampak. Kalau dia makan darah kita, dia akan kenyang warna nak merah sikit. Dia ambil ujung jarum, dia buat ni. Tik. Ujung kecil putih, dia buat ni. Tik bunyi, tik. Mata dia tu Allah bagi tegang, saya ingat dulu. Dia tak banyak, ada lah. Ni kuman ni tu. Kita ambil kata pembesar nak tengok betul ke tak betul. Dia hidup menatang tu. Tik. Bukan pijak aku kenal. Pijak kau Ustaz? Tak, bukan pijak. Kuman. Kena hak besar gemuk-gemuk gemuk ada. Kuman hak saiz besar. Dia gemuk lah sikit. Dia kecil tapi dia jenis gemuk sebab dia makan darah banyak. Jadi sebesar zarah pun dalam hatinya ada sebesar zarah takbur. Takbur ni rasa besar diri. Kenapa? Allah nak kaitkan dengan pakaian yang kita pakai tadi. Kaitan dengan pakaian, nak kemah, nak rapi dan sebagainya. Maka dalam mu nak pakaian kemah, rapi, cantik dan sebagainya, mu kena ingat, engkau jangan takbur, kau jangan sombong. Engkau pakai itu ikut sunnah Nabi. Pakaian kamu cantik, rapi, kemah dan sebagainya, itu ikut sunnah Nabi. Dalam waktu yang sama, hati kamu kena jaga, jangan rasa kibir. Walaupun kecil mana rasa sombong. Dalam ramai-ramai ni aku pakai comel sekali. Dalam ramai-ramai ni aku wangi sekali. Itu tak nak. Yang tu yang nak dikikiskan. Walaupun sikit. Wahai Rasul. Lalu seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang lelaki suka pakaiannya bagus dan kasutnya juga bagus, yakni apakah yang demikian itu dihukum takbur? Aku nak pakaian aku cantik, aku nak kasut aku cantik, aku nak apa lagi, kupiah, jubah, rida aku cantik, adakah yang demikian itu dikira takabur? Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu cantik dan ia suka akan kecantikan. Takbur itu menolak kebenaran dan menipu manusia. Jadi nak tak nak kita kena buat cantik sebab Allah sukakan cantik. Jadi orang nak kasut cantik tidak dikira sebagai takbur. Orang nak pakaian cantik tak kira sebagai takbur, sebab dia nak Allah suka kat dia. Maka kita boleh beli pakaian yang cantik, tak ada masalah, tapi masa beli tu niat betul-betul. Sebab tu dalam Islam ni SOP dia, siapa nak beli tali kasut, tanyalah Al-Quran dan juga hadis. Siapa yang nak beli tali kasut ni benda paling common lah, tak ada harga lah. Adalah kasut di bawah, tali dia je.
Siapa yang nak membeli tali kasut, rujuklah kamu kepada Al-Quran dan juga hadis. Apa maksud? Maksudnya, kenapa kamu beli tali kasut? Untuk apa kamu beli? Kemana kamu nak pakai tali kasut yang cantik itu nanti? Dari mana-mana sumber kamu beli tali kasut? Maknanya walaupun dia ringan, maksudnya ringan segi harga, mungkin RM1 je tali kasut, tapi kau guna duit mana? Kau guna untuk apa? Untuk tunjuk ke orang? Untuk pergi melakukan tempat maksiat kah? Itu maksudnya rujuk kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Baik, kita tengok sikit kepada keterangan daripada kitab. Rapi, kemah dan cantik memang disukai oleh semua orang. Tidak ada orang yang suka kepada keserabutan dan kekotoran. Maka hendaklah kita sentiasa kelihatan rapi dan kemas seperti yang dipesan oleh Nabi SAW kepada para sahabat-sahabatnya ketika mereka sudah hampir sampai ke suatu tempat untuk menemui sahabat-sahabat mereka. Bila nak jumpa dengan orang, kalau boleh kita singgah dululah tempat dia boleh tengok muka kita. Sebab tu Nabi musafir, Nabi tak pernah tinggal sikat, minyak, cermin, air wangi. Ini ada dalam beg Nabi, gunting satu lagi. Nabi tak pernah tinggal. Lain-lain alat tu adalah celok apa semua, Nabi tak tinggal. Sebab apa? Sebab ni alat-alat bila nak jumpa dengan orang, dia pun tengok cermin. Tapi kita bila kita buat macam tu, kata kata janguk. Tahu tak janguk tak? Nak comel dah tu. Bersungguh nak jumpa siapa sangat kat. Walhal dia nak ikut sunnah Nabi. Siapa di pejabat je sebelum jumpa orang yang kita ke pejabat tu, masuk tandas dulu. Ambil sikat lebih kita. Sikat jangan lupa tuan-tuan ke pejabat walaupun tak ada rambut. Tak ada rambut. Sikat mana? Sunnah Nabi. Ambil celup air sikit, pray. Buat macam ada rambut. Orang tengok. Warna mak gila warna. Kepala botak, rambut sorak pun tak ada. Macam burung kepala kebab makan ajinomoto kepala botak. Pernah tengok tak? Burung kepala kebab tak ada rambut, ada bulu kepala. Saya duduk Sarawak dulu tengok, pasal apa burung tak ada? Bukan apa macam ayah Jepun. Ayah Jepun memang tak ada bulu kepala dah. Burung kepala kebab tu akan mari daripada Jepun. Rupa-rupanya saya tanya budak tukang masuk tu, dia makan ajinomoto. Kain plastik ajinomoto dia potong balik, dia mari cuk dia isap. Lama-lama bulu kepala dia dulu. Botak sen lah. Berkelak kepala dia. Jadi hak mana tak ada rambut boleh jadi makan ajinomoto banyak. Boleh jadi. Jadi walaupun kepala tak ada rambut, ambil juga sikat, ambil minyak sikit. Buat belah tepi ke belah tengah ke. Orang tengok, lain macam ni. Kita bayangkan kepala kita penuh dengan rambut. Ni pula. Walaupun botak. Ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi kalau kurang-kurangnya kita garu dengan sikat hak butang ni, hak mata banyak kan. Kurang-kurang dia jadi terapi atas rambut kita. Jadi sel-sel tu bergerak, darah pun jalan elok. Banyak hikmat sebenarnya di sebalik sikat rambut tadi. Tapi sebab apa? Sebab nak suruh rapi, nak jumpa dengan orang. Nak jumpa dengan bos di pejabat, nak masuk mesyuarat. Jadi orang kepakat tengok kita, tengok serabut, kusuk masa, boleh tengok dia cermin. Nak betul misal je. Cek misal, tarik-tarik tengok punya bulu hidung capung dengan misal. Wah, andai semula. Tengok Allah tahi hidung ada besar keliking, duk sepat tu. Patut lemah nak menapah tak boleh. Korek dulu buat. Tu penting dia ada cermin. Kena tengok cermin lah. Siapa di kereta kau takut malu kat tandas kat kereta tengok cermin. Tengok suruh nampak kemas dan rapi. Orang perempuan nak betulkan sikit tudung-tudung dia supaya tak nampak anak rambut. Gitu. Boleh pakai lagi cu sikit, ambil untuk hilangkan kusam bibir. Jangan lebih-lebih. Jangan duk lebih ikut bulu mata, bulu kening sini merah, mulut kena merah, tudung hitam, bibir pun kena hitam. Jangan. Tak payah. Tak payah ambil sikit-sikit betul lah. Betul supaya tidak kusam. Itu saja. Air wangi tak boleh pakai. Kecuali hak biasa macam pemakilan ada juga baygon. Itu boleh. Sebab tu biasa orang pakai. Hak lain tu tak sah.
Hak pelik-pelik, nanti orang kata, hai wong ni siapa bang, orang akan terikut jadi fitnah. Boleh tengok muka di cermin untuk kekemasan sebab diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpesan supaya mereka merapikan kenderaan dan pakaian mereka supaya mereka kelihatan kemas. Begitu pula Nabi mengatakan bahawa orang yang indah pakaiannya atau kasutnya itu bukan dianggap sebagai orang yang takbur, tetapi Allah itu indah dan suka kepada yang indah. Takbur itu menolak kebenaran dan ia menipu orang lain. Takbur, kesombongan. Kesombongan itu ialah perkara yang boleh menolak kebenaran. Yang membatal dalam hadis ni kata itu batarul haq. Membatalkan batar al-haq, kebenaran. Sebab hakikatnya bukan begitu. Hakikatnya dia ialah orang biasa, tapi oleh kerana dia rasa kesombongan, dia menipu. Sebenarnya bukan. Dia je rasa dia hebat, sebenarnya dia kecil. Tapi dia buat dia besar. Dia macam munafik ni. Faham? Baik, hadis yang ke-42. Masyarakat Madani yang diidam-idamkan. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun zata hasanin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqa yaminuhu wa rajulun zakarallahu khaliya fa fadha aynahu. Hadis muttafaq alaih. Siapa boleh baca, boleh hafal hadis ni, anak-anak ataupun bapa kepada anak atau ibu anak, minggu ketiga kalau ustaz mari, siapa boleh hafal hadis ni, ustaz bagi hadiah. Hadis besar makna ni. Hadis yang begitu besar, makna dia, fadilat dia ni. Siapa boleh hafal, anak-anakku, ibu-ibuku, abang-abangku boleh hafal ni, ustaz bagi hadiah. Walaupun satu surah ni hafal, ustaz akan bagi hadiah. Apa hadiah? Wallahu a'lam. Jangan tanya apa hadiah. Mungkin melancong ke Mekah dan juga Madinah menggunakan duit tuan-tuan sendiri. Tak, saya memandu saya sebagai mutawwih. Gitu. Dia hafal hadis ni, pakai hafal. Pakai hafal, anak-anak hafal, ada hadiah istimewa. Ibu-ibu ada hadiah istimewa, bapak-bapak kita bagi. Minggu sekali lagi, minggu ketiga ni kan. Minggu pertama, kedua, empat lain, ketiga. Kalau panjang umur, ada hadiahnya. Azan isyak dulu kita sambung sikit terjemahan. Okey. Apa hadis ni? Hadis ni kalau dalam tajuk lain dia bagi tajuk sab'atun, 7 golongan yang akan berada di bawah arasy. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. La zilla illa zilluh. 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Naungan ni banyak, naungan ni banyak terjemahan naung.
bawah rahmat Allah, bawah kasih sayang Allah, bawah semua tu naungan Allah lah. Maka yang di antara terjemahan ataupun pemahaman yang paling besar ialah berada di bawah naung teduh. Naungan di bawah naung teduh. Teduh itu kata dia teduh singgah sana Allah Subhanahu wa taala Arash. Yang diterjemahkan. Yang masuk dengan bayangan itu ialah Arash. Arash tempat bersemayam, tempat usungan, tempat duduk dan sebagainya. Gambarannya begitu. Allah suci, dia tak sama dengan makhluk duduk bertempat dan sebagainya. Itu kena etikot, kena jelas lah tu, kena jelas, yang clear lah tu. Cuma sininya berada di bawah naungan kasih sayang, teduhan, semuanya ialah di bawah takluk Allah Subhanahu wa taala. Senang cerita, di bawah kasih sayang Allah. Orang yang 7 golongan ni. Sebab di pada mahsyar nanti manusia akan berhimpun, tak ada sebatang pokok pun untuk kita berteduh. Macam mana tahun 96 ke bawah, 96, 95, 94, 93 sampai ke bawah, siapa yang pernah pergi ke Mekah di Arafah, tak ada pokok tuan-tuan. Yang ada batu Jabal Rahmah itulah. Orang nak menyorok teduh bawah batu itulah. Tak ada pokok-pokok kayu yang ada sekarang tu. Mana ketika tak ada kemah lah, pasal kemah tu teduh lah bawah kemah. Mana pokok kayu kalau tak ada kemah sekarang, tak ada kemah Arafah, tak ada sekarang. Tapi pokok kayu tu banyak. Tahun 96 tu yang mula tanam anak-anak kayu. Anak-anak kayu ditanam oleh pekerja-pekerja Indonesia, supply daripada Indonesia pokok-pokok kayu tu. Yang ada sekarang yang besar-besar dan boleh kita menaung. Kalau kita pergi musim haji pun, kalau tak ada kemah pun, kita boleh duduk pokok pada musim sekarang. Dulu tak ada. Mana pada jaruk, pada terkukur, panas betul. Tak nampak apa satu, tak ada tempat pun yang boleh kita berlindung. Maka dikatakan di situlah sebagai padang Arafah itu dijadikan sebagai padang mahsyar, nanti dibalikkan, dipusingkan daripada bawah naik ke atas. Maka rata habis licin, tak ada satu pun yang boleh menaungi, membayangi kita. Maka beradalah kita di bawah panas, di bawah terik matahari sehingga berpuluh-puluh ribu tahun menunggu balasan kiraan hisab Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dah kiralah daripada zaman Nabi Allah Adam AS sehingga kiamat. Kalau sekarang dah ada 7 bilion manusia, bayangkanlah untuk sehingga kiamat wallahu alam berapa bilion manusia ia akan berbaris di sana dalam keadaan tak ada selai pokok pun untuk kita berteduh, kecuali Arash ni. Kecuali Arash ini sahaja tempat manusia boleh berteduh. Maka Allah pilih 7 golongan sahaja yang akan berada di bawah Arash tersebut untuk berlindung. Untuk lindung. Mana bila orang yang duduk bawah naungan Allah, sudah pasti dia akan dapat nikmat. Macam mana panas sekalipun, macam mana terik matahari atas kepala sekalipun, maka dia tetap akan dapat nikmat. Contoh mudah tuan-tuan, contoh mudah. Kalau tuan-tuan tengok perbarisan tengah hari panas buta, matahari pacak pukul 12 tengah hari di dataran pahlawan ataupun dataran merdeka dan sebagainya. Cuba tengok orang yang duduk di bawah pos. Bawah pos itu ada tuanku, ada Perdana Menteri, adalah menteri-menteri, ada orang besar, dan ada situ ustaz baca doa seorang. Ustaz pakat tak besar tapi baca doa, duduk bawah teduh. Semua orang deki belakang. Ustaz sedap lah dia duduk bawah teduh, baca doa panjang. Boleh minum air lagi. Air pula daripada jauh nampak peluh sejuk dia tu menitik kat tepi botol. Orang duduk peluh, panas matahari. Tapi ustaz buka slow air. Menitik ni macam balang air yang orang jual bulan puasa pukul 12 tengah hari. Halu menitik. Belum minum lega dah. Kau lu tengok, itu baru ustaz kat tepi baru tu. Tuanku agung duduk tengah-tengah tu. Aircon kiri kanan seru blower aircon. Semua ada duduk dengan nikmatnya. Walaupun orang lain panas terik, perik perbarisan 3-4 jam 10 jam pun dia boleh duduk relax, boleh main wasak. Duduk tengok perbarisan, orang peluh minum air seru, Coca-Cola, air kelapa, pandan, sedap ya Allah. Ni golongan ni lah yang akan duduk di bawah Arash nanti.
Nikmat tak nikmatnya. Siapa golongan nikmat yang pertama? Sebab tu saya suruh hafal hadis ni. Golongan nikmat yang pertama kita ambil rekan-rekan imamun adilun, pemimpin yang adil. Sama ada pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin negeri dan juga negara. Apabila kamu berlaku adil dalam memimpin, semua orang suka kepada engkau. Sebab nak berlaku adil itu susah. Adil itu apa? Ayyu'ti haqqahu, kepada seorang itu kita beri akan haknya, maka itulah adil. Bila dia ada hak, maka itu keadilan, kita bagi hak dia. Apa hak dia? Walaupun dia itu bukan yang memangkah kita pada pilihan raya yang lepas, tapi oleh kerana dia ada hak, dia hak buat padi, kita bagi baja kat dia, dia buat kelapa sawit, dia nelayan, dia layak dapat subsidi. Walaupun masa pilihan raya baru ni dia tak pangkah kita, tapi kita menang juga sebab orang lain yang pangkah, maka dia tetap layak dapat. Sebab itu hak dia, kerana dia seorang nelayan. Itu kena adil. Payah tuan-tuan nak adil tu, bukan senang. Oleh kerana payahlah itu Allah balas kamu ketika di padang mahsyar, berada di bawah teduh ketika orang lain tengah panas. Sebab dulu aku rasa dah mujahadah nak lawan. Tak bagi aku ke dia ni. Masa ngundi pun ni, dia tak pakoh aku ni. Dia pembangkang. Tapi kita lawan nafsu kita. Oleh kerana inilah hak Allah yang Allah bagi tahu, maka kita bagi hak dia. Dia nelayan layak subsidi minyak, bagi disik minyak kat dia. Walaupun dia tak pangkah kita, itu adil. Dia buat padi, dia tak pangkah kita, tapi dia layak dapat baja, bagi baja kat dia. Itu hak dia. Begitu juga kita dalam masyarakat kita, kerja majikan, hak dia apa dia? Hak dia untuk bercuti kerana bla bla bla, maka kita bagi hak dia. Ayyuti haqqahu. Hak dia hendaklah kita tunaikan. Itu imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Mana-mana orang muda, syabun ni pemuda yang hidup dia fi ibadatillah, pemuda yang hidup beribadat kepada Allah. Dia tak sebut petua, pemuda. Maknanya orang muda. Orang tua tak sebut. Sebab apa? Sebab memang orang tua kena ibadat kepada Allah, sebab dia nak mati ya. Kalaulah tua pun masih lagi tak datang rumah Allah, tak ibadat, semayang pun lambat-lambat, pakai seluar pendek lagi main bola dengan cucu. Kan dia. Sebab tu Nabi sebut orang muda. Sebab orang muda ni dia banyak kelakuan lagi. Dia boleh lagi nak pergi merempit, nak kayuh basikal, nak pergi dandu, nak pergi karaoke, nak pergi mana hiking ke mana-mana. Banyak benda yang boleh buat orang muda ni, sebab tenaga dia banyak. Tapi dia memilih untuk ibadat kepada Allah. Dia lawan, meruntung hawa nafsu dia masa muda. Orang muda, sebab tu saya rasa kagum, respect kalau orang muda boleh datang kuliah maghrib. Kalau orang tua saya tak pelik. Mata Cik Jamal dia tua dah tu. Habis Jamal dia tua, menasabah lah mari surah. Kalau tua macam dia tak mari surah, apa kerah ha? Macam aku tua dah, ngajar apa tak? Ilmu ada tak ngajar? Bodoh bongok ustaz. Betul. Ustaz ada ilmu, tua dah, suruh ngajar tak saya ngajar. Nak duduk rumah, nak tengok TV, buletin utama. Tarik kucing punya ustaz. Kata aku sendiri. Lepas tu saya cari juga seorang nak ngajar. Mu bayar tak bayar aku pergi. Sebab nak suruh biar ada manfaat dengan umur. Sebab Nabi sebut orang muda. Kita orang tua dah nasabah lah. Orang muda ni dia nak berlawan dengan nafsu dia. Jadi kita heran orang muda, jam muda ni, muda-muda belaka. Kita tengok orang muda boleh pergi kat kuliah ke dengar ceramah, tak kira lah dia ikut Ustaz Kazim ke, dia ikut apa ni Maulana ke. Maulana ada ini tak? Sepah tak ada? Batal. Apa ni Ustaz Azhar Idrus apa ni? Tak kisahlah, mau ikut siapa-siapa pergilah. Tapi bila tengok kita orang muda boleh pergi. Mana ni masuk dalam golongan orang muda, syabun nasya'a fi ibadatil rabbih, ataupun ibadatillah azza wa jalla. Payah tuan-tuan, orang muda ni payah. Sebab dia semua banyak benda dia nak buat. Nafsu dia kuat lagi berbanding dengan kita orang tua ni. Nafsu ada tapi sepa getah rendam minyak tanah. Tak besar getah tu, tapi getah tu tak power. Pernah tengok lah getah main kecil-kecil dulu, getah kecil tak lulu, rendam dalam minyak tanah jadi beri besar.
Besar tu sebab rendai minyak tanah. Dia bekuk, dia panggil bekuk. Jadi ini orang muda. Jadi orang tua tu al-faham sahajalah. Maka kalau dia ibadat kepada Allah pun munasabah. Tu yang kedua wahai orang muda. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki dewasa, tadi pemuda, ni lelaki dewasa. Tak ada juga orang tua. Mana dia? Lelaki dewasa yang mana qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati mereka terikat dengan masjid. Hati dia gundah gelana kalau lambat bunyi azan. Ya Allah, tak ada orang, kau kenapa lah surah tak boleh buka lagi, aku nak pergi jemaah. Itu orang lelaki dewasa yang hatinya terikat dengan masjid, nak ibadat kepada Allah. Tak tahu husna dia pergi Ridwan, tak boleh Ridwan dia pergi islah, tak boleh islah dia pergi muhajirin, tak boleh muhajirin dia pergi an-najah. Sebab nak cari ilmu. Tengok situ tak ada kuliah, sini tak ada kuliah, dia cari juga sampai isyak, habis kuliah. Akhir sekali dia pun kuliah lah ke dalam Mamat. Dia tak ada kuliah. Tak. Satu Putrajaya tak ada kuliah. Macam mana? Jadi hati dia terikat dengan masjid. Qalbuhu mu'allaq bil masajid. 3. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mana-mana lelaki tahabba, kedua-duanya itu berkasih sayang fillah, kerana Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu ia kerana Allah, berpisah ia kerana Allah. Kalaulah orang itu berjumpa, jauh lagi jumpa mana? Jumpa di Kuantan dengan saudara dia. Dia jumpa kerana apa? Kerana Allah Ta'ala, kerana kawan dia buat kenduri. Maka berjumpanya mereka ketika itu dan berpisahnya mereka berdua itu kerana Allah. Maka perbuatan dia tadi menyebabkan dia boleh masuk di bawah golongan yang akan berada di bawah arasy. Sebab susah tu kan, kita nak pergi tu untuk apa? Kerana Allah ke kerana apa benda? Ataupun kerana kita malu, dia ajak aku tak pergi nanti, anak aku kahwin nanti, dia tak mari pula rumah aku. Orang kata panggil dera. Tak? Kalau aku pergi, dia tak pergi, kalau tak boleh kena pergi kita pun bagi RM100 dengan harapan bila anak kita kahwin nanti dia bagi pula RM100. Itu tak ada. Itu bukan lillah tu. Itu lil fulus. Itu lil fulusi dia panggil, untuk kerana duit atau kerana balasan. Tak payah. Kita buat tu ialah lillahi ta'ala. Jumpa kerana Allah, berpisahlah kerana Allah. Mana-mana lelaki. Orang perempuan masuk ke tidak? Masuk sekali. Sebab nak ringkasnya Nabi sebut mana-mana lelaki. Sebab orang lelaki ni payah dia nak berkasih-kasihan. Orang perempuan mudah dia berkasih-kasihan. Satu. Yang kedua, lafaz umum besar akan masuk yang kecil. Siapa yang mengangkat hadas besar, terangkatlah hadas kecil. Siapa yang mengangkat hadas besar, maka terangkatlah hadas kecil. Contoh tuan-tuan mandi wajib malam ni mandi wajib. Tak, malam wajib. Mandi wajib. Malam ni mandi wajib. Tak ambil air sembahyang. Boleh tak sembahyang subuh esok? Ya. Dia tak ambil air sembahyang tapi dia mengangkat hadas besar. Boleh, Syekh? Boleh. Syekh jubah merah kata boleh. Dia pakai merah malam ni. Nasib baik aku ada kat merah. Tak kalah lah. Angkat hak besar, hak kecil masuk. Sebut makan, masuk minum. Bak minum lebih kecil daripada makan. Jom rumah aku esok kita ada makan-makan. Adakah tuan-tuan sediakan makan saja, air tak ada? Nak mampus. Maka tuan-tuan sediakan makan dan minum. Sebab minum tu kecil, bawah besar. Yang ni besar, yang ni kecil. Duduk dalam beg besar, yang kecil duduk dalam. Maka terangkat sekali. Okay, siapa yang mengangkat hadas besar, terangkatlah hadas kecil. Sekiranya ketika mengangkat hadas besar itu tidak berlaku perkara yang membatalkan hadas kecil. Faham Siapa yang niat mandi wajib, dia mandi keluk-keluk selesai. Maka dia pergi semayang, boleh. Tetapi kalau ketika dia mandi tadi dalam peraturan masuk buka siku dan sebagainya, kena ikut tertib dia, kena ikutlah tertib semayang tu. Tiba-tiba dia pun sentuh kemaluan dia sebab nak menyabun, batal. Maka dia kena ambil air semayang semula.
Sebab itu bila kita mandi wajib, sunat ambil air sembahyang dulu. Tu kaedah dia. Jadi kalau lah tak nak batal, kata malah nak ambil air sembahyang pula, kita pun mandi sekali je. Maka ketika menyabung, sabung kat belakang. Sabung kemaluan tu kat belakang. Buat kau tu. Sebab menyentuh dengan telapak tangan yang membatalkan air sembahyang. Kalau kat belakang telapak tangan tak batal. Sebab tu kita jumpa sekarang, kita tumbuk. Tumbuk kawan kita. Konon-kononnya virus itu tidak berjangkit dengan penumbuk. Mari mana aku tak tahu. Serupa tular ya tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak bersalah, tak payah menumbuk lah. Buh kat dada tu. Ambil kasihmu kepada kasihku. Jarak 1 meter. Jangan sentuh, holok tangan je. Assalamualaikum ji. Waalaikumsalam. Aku kasih kepada engkau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buh kat dada. I love you. Selesai masalah. Itu lagi baik ni. Pam. Kononnya tak kena. Sama je, tak payah. Sehari dua ni pula tak payah nak kena. Nak salam, salam terus. Ini bagi tu. Sama lah, tak ada beza. Tidak apa. Dapat lagi pahala walaupun tak bersalah. Sebab masa ni sahaja. Darurah masa ni, keperluan masa ni. Assalamualaikum. Jangan kita kata awak kata sombong macam Jepun. Tak, untuk masa ini sahaja. Itu mudahnya Islam kalau kita faham. Kalau kita tak faham, kita kata apa benda lah, nak salam pun tak nak. Saya tak kisah siapa yang hulur tangan, saya akan salam. Sebab saya tahu ada Allah. Saya ada Allah. Kalau saya mati pun akhirnya saya mati juga kan. Kalau nak mati sebab Covid lah. Kalau nak mati nak langgar lah. Itu bukan ketentuan kita, ketentuan daripada dia. Tapi kita ikhtiar. Kita ikhtiar. Tapi bila orang menghulur, dia nak hulur tangan, bukan dia yang hulur, tapi Allah yang menggerakkan sendi mendi dia untuk bersalam. Aku salam. Kena pergi kat tu pula. Kena balik kat tu balik. Aku tawakal kepada engkau ya Allah, mudah-mudahan sahabat aku ini dengan bersalam gugurnya dosa, gugur juga virus yang nak melanda. Niat cepat-cepat. Alhamdulillah. Ya gitulah kaedah dia orang hulur tangan yang kata alah, apa? Kalau gini pun kita pun orang menumbuk. Tumbuk. Cuma tumbuk ni tak ada apa-apa. Tumbuk ni tak ada apa-apa. Salam gugur dosa. Hadis clear. Gugur dosa. Penumbuk aku tak jumpa. Penumbuk ni bukan kat tangan, kat sini. Allah tangan tak nak bam bagi sini. Tu betul. Tu ada rasa. Tu Nabi tak sebut pun tak apa tu, kita sebut. Jadi nak salam lah. Aku tak nak salam rasa wah-wah. Aku baru balik mengeping kat Sabah ni, tak boleh salam ni, geng-geng Husna ni. Bukan sebab apa? Sebab kita baru balik. Kita rasa tak sedap ataupun kita batuk-batuk. Kalau batuk-batuk tak payah datang apa. Kau datang balik apa. Sebab kita tak nak. Bukan kita halau tak. Mana kita takut nanti sebab kita menyebabkan orang lain sakit, menyebabkan kawasan kita ada pula positif Covid dan sebagainya, angkara daripada kita seorang. Patut kita seorang aja. Tak menyusahkan orang lain. Sebab kalau mati musim ni kesian tu, 3-4 orang yang boleh tengok. Macam awal-awal PKP tu kan, kesian. Sedih kita nak pergi urus tak boleh. Pergi kat hospital nak urus. Tak boleh cik. Cik tu kat luar pagar. Alah hinanya aku nak pergi tengok saudara aku sendiri duduk luar pagar. Ambil je lah buah dalam-dalam. Kata banyak pergi hantar ke Kelantan. Walau orang tu tak ada sakit apa, sakit tua je. Tapi takut kita jadi bawak dan sebagainya lah. Okey, yang kelima. Wa rajulun da'atuhu imra'atun zata hasanin wa jamalin. Dalam riwayat yang lain zata mansabin. Kalau tuan-tuan jumpa riwayat yang lain zata mansabin wa jamalin, samalah. Cuma dalam riwayat ini sebut zata hasanin. Mana-mana lelaki dewasa yang diajaknya oleh mana-mana perempuan zata hasanin, yang mempunyai wajah yang cantik jelita. Zata hasanin mempunyai kedudukan yang mulia, wa jamalin dan cantik jelita. Faqala ar-rajulu, maka berkatalah lelaki itu, inni akhafullah, aku takut ke Allah. Perempuan tu datang bawa Lamborghini, seksi, lebih seksi daripada naik basikal dekat Taman Sarjana Hijau. Lebih seksi daripada tu. Ada kedudukan pula, comel hotel lagi.
Mari ajak kita keluar, ajak kita dating, pergi tempat tak ada orang, siap sewa hotel apa semua sekali, dia pakai seksi baju tidur, nampaklah luar dan dalam. Kita kata inni akhafullah, aku takut. Aku boleh buat apa yang aku nak buat sebab tak ada orang yang tengok, engkau dan aku sahaja. Tapi dilihat oleh Allah yang melihat. Aku takut dia, aku bukan takut manusia. Kalau kita boleh kata macam tu, dengan nafsu kita membuak-buak nak ni, kita boleh tahan diri kita, lalu kita kata inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Minta maaf, engkau baik semua sekali, aku sayang ke engkau, tapi bukan ini caranya. Aku tak akan buat maksiat dengan engkau kerana aku ada Allah. Siapa yang boleh kata macam ni, maka tempatnya berada di bawah arasy, bawah naungan Allah nanti. Sebab dia jaga kemuliaan Allah, dia besarkan Allah, dia takutkan Allah daripada manusia. Ni. Sebab tu Imam Ghazali kan dia test anak-anak murid dia, tak ambil ayam seekor ni, pergilah sembelih di mana tempat yang tidak ada siapa pun dapat melihat kamu menyembelih. Semua 99 orang anak murid dia semua pergi sembelih buat mari. Wahai guruku, inilah ayam sembelih dengan sebaik-baik sembelihan, semua sekali siap. Ada siap lapah, ada siap potong semua sekali. Hanya seorang sahaja yang tidak menyembelih. Maka Imam Ghazali kata, kenapa kamu tak sembelih? Aku sudah pergi merata tempat, tak ada tempat yang tidak dilihat oleh dia. Tak ada tempat, di belakang pokok, dalam rumah, bawah rumah, dalam zinc, dalam tembok, semua dilihat oleh dia. Maka aku tak boleh sembelih ayam ni, sebab dilihat oleh dia. Yang inilah anak murid sulung Imam Ghazali. Tapi saya lupa nama dia, guru saya cerita dululah. Tak jumpa dalam mana-mana manakib itu cerita guru kita. Boleh jadi dia untuk jadi motivasi kepada kita, nak menunjukkan Allah itu maha melihat. Dan yang ke 6, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqa yaminuhu. Mana-mana lelaki yang bersedekah, maka disembunyikan sedekahnya hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqa yaminuhu. Tidak diketahui kiri akan kanan apa yang disedekahkan. Maknanya tangan kanan bagi, tangan kiri tidak tahu. Tangan kanan memberi. Tu boleh hafal agak tu. Tangan kiri tak tahu apa yang dibuat oleh tangan kanan. Kalau tangan kiri bagi, tangan kanan tak tahu. Maksudnya dia menyembunyikan, dia tak nak tunjuk ke orang. Dia tunjuk ke orang ni gini bukan. Bukan dia kata bila nak sedekah dia pun bubuh dalam kain dia. Kau tak boleh tengok. Mana boleh tengok berapa? Bukan. Oh, penat macam tu. Kalau lalu tu hari Jumaat tu jenuh kita nak cover. Nak berbus pusing je, tutup je kain. La ilaha illallah. Maksudnya sembunyi di sini ialah tidak ada rasa riak dan sombong di hati. Hatta walaupun dia pegang replika, semua cek dalam TV tunjuk gambar. Inilah sedekah untuk tabung Al-Husna sebanyak 30,000, tunjuk kat orang. Tapi di hatinya ikhlas. Dia tunjuk itu supaya ada orang yang kaya-kaya, yang dermawan di sekitar sini ataupun di seluruh Malaysia. Sebab di bawah tu ada nombor akaun surah Al-Husna. Jadi orang kata, ya Allah, dia bukannya kaya mana, tapi sedekah 30,000. Aku kaya jutawan, takkan aku tak boleh nak sedekah? Itu maknanya dia bukan nak menunjuk ke orang. Maksud sembunyi itu ialah menyembunyikan keikhlasan dia daripada pandangan manusia, walaupun manusia tahu. Tu kena faham tu. Maksud tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu, tangan kiri beri, tangan kanan tak tahu. Maksudnya ikhlaskan pemberian itu bukan kerana apa-apa, tapi kerana Allah. Ikhlas tak ikhlas, beri tanpa harap balasan, itulah ikhlas. Kita bagi tanpa harap balasan, ikhlas. Sebagaimana tuan-tuan berak plus, jangan tengok ke belakang lagi. Mana nak pergi, pergilah engkau, wahai permaisuriku. Lepas ni jangan duk tengok-tengok lagi. Kuning ke merah pagi ni, duk hitam ke belakang. Tu tak ikhlas. Engkau buang air berak pun kau tak ikhlas. Macam mana duit lagi tak ikhlas dah. Silap-silap bagi hak RM1 bertukar dengan RM50. Jenuh panggil AJK. Panggil AJK sebelah. Silap bagi tadi RM1, nak bagi sebenarnya RM50. Tak ada dah. Sebab derma oleh atas, dia akan masuk tu mesti masuk dalam tanah. Sebab takut orang curi tabung, contohnya.
tak nak buat apa, menangis saja. Sebab tak ikhlas. Jadi hok mana nak derma, pastikan jangan ada duit 50 bercampur dengan duit RM1. Takut menyesal, panggil pula AJK, balah pula AJK. Sebab bini suruh beli beras dengan ayah kampung. Tiba-tiba buat salah bubur dalam kampung masjid, menyesal kita. Pastikan kiri dan kanan. Konon tak nak bagi tahu, buah kanan itu duit 50, kiri salah ambil, ambil perak buah 50. Balik nak beli beras tengok RM1. Allah, menyesal. Ustaz kata tangan kanan bagi, kiri tak tahu. Salah bagi. Jadi kalau tu yang 50 buah dalam kereta, buah kapek tu supaya orang tak tahu. Yang RM1 boleh poket. Takut tukar, takut tak ikhlas. Dan akhir sekalinya, wa rajulun zakarallahu khaliya wa fadha ainahu. Mana-mana lelaki yang menyebut nama Allah khali secara sendirian, seorang-seorang diri, fa fadha ainahu, maka mengalirlah air matanya. Sebab apa? Khali ni seorang, sunyi. Khalwah. Berkhalwah ni bersunyi-sunyian dia dengan Allah Ta'ala, maka mengalirlah air mata dia. Tuan-tuan bakit malam Jumaat, bakit malam, isteri anak-anak tidur, tuan-tuan duduk tempat sunyi. Tuan duduk. Kalau rajin, ambil sembahyang apa ni, sunat wuduk 2 rakaat, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang cukuplah 11 rakaat. Kalau rajin. Kalau malah ambil sembahyang pun malah, apa semua malah, tuan-tuan keluar daripada bilik kita dengan isteri ke, duduk sunyi-sunyi di tempat kursi sofa. Jangan buka TV. Buka kipas boleh sikit, lepas tu lampu gelap-gelap sikit. Duduk hadap kiblat. Sebut nama Allah ya. Allah. Lafaz tu enggak Allah. Walaupun ada ustaz tu kata tak ada makna lafaz Allah, biar clear lah. Waktu hak bengong seko tu kat dia lah. Dia sebut Allah tak ada makna. Allah tu ada makna lafzul jalalah, tunggal hak Allah Ta'ala, tidak berkongsi dengan mana-mana makhluk. Sebut Allah. Jangan buat laju jangan buat Allah. Tak rasa. Tuan-tuan sebut Allah tu macam nak bercakap dengan dia. Allah. Pejam mata tapi hati kena celak. Sebab kalau tuan-tuan pejam mata, hati pun pejam, tuan-tuan akan lena dalam masa 5 saat. Sebab baru bangun tidur, air sembahyang tak ambil. Allah. Tidur hak ni memang lepas subuh esok baru bangun. Bangun tu sebab nak pergi kerja, matahari cerah dah, pedih mata dah, baru bangun. Allah, hati kena celak. Allah sebut tu, tarik masuk di hati. Fafadha ainahu, maka mengalirlah air matanya. Maka orang ini akan dapat arash, naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari mahsyar, pada hari kiamat nanti. Itulah 7 golongan manusia yang dapat kita bahaskan pada malam ini. Perbahasan ini panjang lebar, dan inilah hadis yang terakhir sebelum penutup. Akan datang kita akan baca penutup dan juga hafazan hadis ni. Siapa yang hafal hadis ni akan datang ada hadiah dia. Kita akan bawa sama-sama besar dengan surau ni, gambaran dia lah, gambar dia besar dengan surau. Lepas tu kita akan baca penutup dan doa supaya dikurniakan akhlak mulia nanti. Wallahu a'lam. Sekadar tu dulu tuan-tuan untuk kali ini, insya-Allah. Kita ini juga lagi pada minggu ketiga nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita belajar dapat menghindarkan kita daripada ujian Allah, bala yang Allah timpakan. Kita minta dengan kemuliaan ilmu yang kita belajar, dengan sedekah yang kita sedekahkan. Kita minta macam tu. Kita sedekah, minta Allah sembuhkan daripada penyakit. Kita sedekah lagi, minta Allah hindarkan kita daripada penyakit. Kita sedekah lagi, minta Allah sembuhkan Fulan bin Fulan daripada penyakit. Kita sedekah lagi, minta dengan sedekah boleh menghindarkan banyak perkara. Dengan ilmu yang kita belajar juga banyak benda yang kita dapat manfaatnya. Kita niatnya begitulah, niatnya begitu. Mudah-mudahan aku sedekahkan tenaga aku daripada rumah aku datang dengan minyak motor, dengan kereta aku turun, aku lawan hawa nafsu aku daripada blok aku. Patutnya aku duduk rumah rehat je tapi penat, kerana penat kerja, tapi aku turun juga mujahadah. Moga-moga dengan pahala tu ya Allah, lindungkanlah aku, diri aku, ahli keluarga aku, negeri negara aku daripada
Covid yang melanda, daripada bala, daripada kusta, sopak, penyakit gila, penyakit apa juga sekalipun, minta Allah hindar, minta Allah lindungkan kita semua sekali dah. Wallahu alam. Sekadar itu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.